Bab 1 Pengaturcaraan Sains Komputer Tingkatan 4. Kita akan masuk ke topik 1.3 Pemboleh ubah, pemalar dan jenis data dengan subtopik 1.3.6 Penulisan aturcara untuk memasukkan input daripada papan terkunci dan memaparkan output. Boleh rujuk di buku surat 70. Pada subtopik ini kita akan mengaplikasikan pembelajaran yang lepas. Pada pembelajaran yang lepas kita sudah memahami apa yang dimaksudkan sebagai pemboleh ubah, pemalar dan juga jenis-jenis data dan beberapa sintaks-sintaks yang perlu kita buat sebelum kita menulis aturcara sebenar. So lepas ini kita akan gunakan penggunaan input, iaitu melalui kemasukan input dari papan kekunci ataupun keyboard, dan seterusnya kita akan memaparkan output tersebut. Ini adalah keratan aturcara yang dibina. Apabila kita ingin memasukkan input daripada komputer, kita perlukan 3 arahan yang berikut, iaitu import java.util.scanner, scanner input sama dengan new scanner dalam kurungan system.in, dan seterusnya int iaitu mewakili integer, kemudian diikuti oleh pemboleh ubah sama dengan arahan input.next int dalam kurungan titik semikolon. Ini adalah sintaks untuk kita meminta input daripada pengguna. Saya jelaskan kat sini, import java.util.scanner ni sebagai library di mana arahan ini diperlukan apabila kita ingin meminta input. Dan seterusnya di bawah ini kita ada system.out.println ni. Ini adalah sintaks bagi memaparkan output. Seterusnya kita akan lihat macam mana aturcara ini. Andaikan ia telah lengkap, kita akan tengok macam mana dia akan dijalankan di atas paparan skrin komputer. Jadi aturcara yang telah siap ni kita perlu runkan. Dirunkan, kemudian kita akan lihat pada skrin. Yang pertama kita tengok yang pada setiap baris ni. Kita akan nampak keperluan input dekat sini, keperluan nilai dekat sini. Jadi pengguna dia akan memasukkan nilai. Pengguna boleh masukkan apa-apa nilai yang dikehendaki. Dia akan type di keyboard. Contohnya 19, 19. Bila dah type, bila dia tekan enter, automatik dia akan keluarkan paparan output seperti yang kita buat pada aturcara, iaitu salinan. Dia akan salin tapak yang dimasukkan ialah kemudian kita ada simbol tambah tapak ni, maknanya dia akan mendapatkan nilai yang berada dalam pemboleh ubah tapak ni. Jadi yang tadi kita masukkan 19. Jadi 19 ni kita andaikan dekat sini diumpukkan ke dalam pemboleh ubah tapak, jadi 19. Berbanding dengan cara sekiranya kita tak masuk melalui papan kekunci. Contohnya seperti ini. Nilai tiada sintaks untuk arahan meminta input. Jadi kita akan teruskan masukkan nilai tersebut di dalam aturcara. Kita dapat lihat kat sini, nilai 6 ni dimasukkan dalam pemboleh ubah tapak. Nilai 4 ni kita letakkan dimasukkan dalam pemboleh ubah tinggi. Kemudian dia akan teruskan dia punya pengoperasian dan kemudian dipaparkan. Kita cuba runkan aturcara ni. Di skrin komputer akan terus, bila kita run, dia akan terus keluarkan output dia. Sebab kita tak minta input. Jadi bila kita run, terus dia keluarkan output. Dia akan keluarkan yang ni. Yang umpukan dan juga pengoperasian ni berlaku di dalam
sistem komputer. Jadi dia tak ada paparan dekat skrin komputer. Jadi yang akan papar pada skrin komputer adalah arahan system.out.println ni. Jadi dia akan paparkan apa? Perkataan luas segitiga ialah, luas segitiga ialah, kemudian ada nilai luas, hasil daripada operasi 6 dengan 4 ni. 6 tapak, 4 tinggi. Dan nilai dia dimasukkan dalam pemboleh ubah luas. Jadi kita akan dapat luas 12.0. Kenapa 12.0? Sebab kita isytiharkan luas itu sebagai double. Nilai perpuluhan. Seterusnya kita akan tengok pada atur cara yang ini pula. Kali ini kita tengok ia akan menggunakan nilai input dimasukkan melalui papan kunci. Kali ini kita ada input menggunakan keyboard. Kita nampak import.java.utscanner, kemudian kita ada nampak scanner input sama dengan new scanner. Ini scanner.input. Kemudian kita ada dia ada dua nilai yang akan diinputkan, iaitu input next untuk tapak, kemudian input next integer untuk tinggi. Jadi macam mana atur cara ni akan berjalan? Kita runkan. Pada paparan komputer, dia akan keluarkan dulu, sila masukkan nilai tapak. Dia baca baris. Baris ni dia akan nampak output. Jadi dia akan paparkan pada komputer. Bila output, dia papar pada komputer. Jadi bila dipapar pada komputer, sila masukkan nilai tapak. Jadi sini pun akan masukkan nilai tapak. Selepas arahan ini, dia nampak kita perlu masukkan nilai input. Jadi kita masukkan nilai input bagi tapak adalah, contoh kita letak 6. Kemudian kita tekan enter. Terus automatik dia pergi ke baris yang seterusnya, iaitu sila masukkan nilai tinggi. Sila masukkan nilai tinggi. Jadi dia nak input bagi tinggi pula. Jadi kita akan type di keyboard, kita masukkan nilai 4. Setelah kita masukkan nilai 4 ni, kita tekan enter. Apa yang berlaku? Dia akan pergi kepada output ni terus. Kita tekan enter, sebenarnya dalam komputer tu dia melaksanakan operasi yang ini. Kita tak nampak, tak ada paparan pada komputer. Jadi selepas operasi ini selesai, dia akan terus kepada output luas segitiga ialah, apakah nilai bagi luas tersebut. Luas segitiga ialah, jadi nilai yang tersimpan dalam pemboleh ubah luas ni adalah 12.0. Seterusnya kita akan tengok pada ni, macam mana penetapan nilai input tidak melibatkan keyboard, tidak melibatkan input daripada pengguna, tetapi inputnya memang dah ada dalam atur cara. Kali ini kita tengok inputnya telah pun dimasukkan ke dalam setiap pemboleh ubah tu. Contohnya seperti Haziq. Nama Haziq disimpan dalam nama, sebab kita letakkan sebagai jenis data string. Kemudian nilai 7 ke dalam pemboleh ubah umur. Kemudian perkataan bermain dalam pemboleh ubah hobi. Jadi apabila kita runkan atur cara ni, tiada input yang akan kita perlukan. Jadi bila kita run, dia automatik terus di paparan komputer keluarkan nilai-nilai yang tersimpan di dalam setiap pemboleh ubah tersebut. Kita ada 3 output dekat sini. Output yang pertama nama, umur, kemudian yang kedua umur, kemudian yang ketiga kita ada hobi. Nama, umur dan juga hobi. Ini adalah nama pemboleh ubah. Nilai apa yang disimpan dalam setiap pemboleh ubah tersebut. Berbeza dengan apabila kita menggunakan nilai input yang kita terima daripada pengguna melalui papan kunci. Melalui papan kunci, kita bebas untuk memasukkan apa-apa ni, nama, umur dan juga hobi berulang-ulang kali, berbeza-beza setiap kali kita masukkan. Jadi kat sini kita nampak lagi input.
penggunaan import java.ut.scanner diikuti dengan scanner input sama dengan new scanner system.in. Kemudian kita akan nampak di sini input next ni. Untuk string, input next integer untuk umur, input next untuk hobby. So daripada acara ni kita akan runkan daripada paparan komputer. Dia terus automatik dia akan paparkan system.out.println. Dia akan outputkan siapakah nama anda, keluar siapakah nama anda. Kemudian dia perlukan input bagi nama berbentuk string. Jadi kita typekan contoh Haziq. Bila kita type perkataan Haziq ni, kita tekan enter, terus dia kepada baris yang berikutnya, iaitu dia berapakah umur anda. Jadi dia akan keluarkan output berapakah umur anda. Jadi di sini kita perlukan masukkan input bagi umur berbentuk integer. Jadi kita ambil contoh, kita type 7. Bila kita type 7, kita tekan enter, keluar lagi baris yang seterusnya. Output apakah hobi anda. Dia akan papar di komputer apakah hobi anda. Kemudian kita type contoh bermain. Kita type keyboard bermain dan kita tekan enter, terus komputer akan memaparkan output mengikut atau cara kita. Untuk turutan dia nama, Haziq, umur 7, hobi bermain. Bergantung pada nilai ni. Jadi bila kita nak menggunakan input daripada komputer ni, kita bebas untuk memasukkan nilai berulang-ulang kali berbeza-beza.